أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. برضا الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات. اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل، واحفظنا من الخطأ والضلال، فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق، وكلنا مسهلا وبالخير يا فتاح، فافتح لنا يا الله بالهدى بالعلم كلنا يا عليم فضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرات rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita taufik dijemput pada malam ini untuk sama-sama menghadiri majlis ilmu, berada di dalam taman-taman syurga. Mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan sehat walafiat, dan mari sama-sama kita memperbetulkan niat kita dengan niat yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merezekikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah untuk kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Allahumma amin. Baik, tajuk kita malam ni sambungan kitab Risalah Tauhid, Asy-Syafa'ah. Asy-Syafa'ah. Kata musannif adalah tiap-tiap seseorang, yakni di kalangan mukallaf, tiap-tiap mereka yang mukallaf, yang diberatkan hukum Allah, wajib beriktikad, makna mesti di dalam hatinya memiliki pegangan, memiliki kepercayaan yang yakin bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan memberi syafaat. Itu di antara i'tiqad kita. Jadi wajib tiap-tiap kita meyakini, mempercayai bahawasanya nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan dengan rahmat Allah taala akan mengizinkan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberi syafaat. Kepada siapa? Syafaat ni mudah kita kata pertolongan, bantuan.
Kalau di dunia ni kita mengharapkan pertolongan, bantuan daripada orang-orang yang ada keluasan, yang ada keluasan rezekinya, orang kaya, orang yang ada pangkat, orang yang ada kedudukan. Kalau di dunia, ada pun di hari kiamat, kita tak cari dah. Kita tak perlukan dah orang kaya, tak perlukanlah raja-raja, tak perlukanlah datuk-datuk, datin-datin, tantin, tunzung, tak. Pembesar-pembesar dah. Tapi di hari kiamat besok kita mengharapkan syafaat daripada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memberi syafaat kepada sekalian hamba Allah pada hari kiamat kelak. Bila tu? Bila yang Allah Ta'ala memberikan, mengizinkan Nabi kita Muhammad SAW memberikan syafaat tu, ketika di dalam huru-hara yang amat besar. Jadi hari kiamat ni hari yang sangat dahsyat ucar kacirnya, yang sangat menggerunkan, yang sangat menakutkan, ucar kacir yang amat dahsyat. Tidak ada sebelumnya huru-hara yang sedemikian. Di atas muka bumi ini kita tak akan jumpa huru-hara seperti hari kiamat tu. Yang mana huru-hara pada hari kiamat tu sangat-sangat dahsyat. Tak boleh kita nak gambar-gambarkan, bayang-bayangkan, lakon-lakonkan. Walaupun kita tengok ada orang buat filem gambaran hari kiamat, sedikit pun tak sama dengan hakikat sebenar-benarnya hari kiamat tu. Kalau kat dunia ni Allah Ta'ala tunjukkan kita dengan gempa bumi, dengan tsunami dan macam-macam, pun kita gerun dah, pun kita takut dah. Kalau kita berada di tempat tersebut, kalau kita berada di dalam peristiwa tersebut, tak tahu dah bagaimana kita nak cakap. Masih lagi ucar kacir tsunami itu, masih lagi kita teringatkan anak isteri, masih lagi kita cari anak bini kita. Dia berhuru hari kiamat ni sampai tak teringat ke anak, tak teringat ke bini, tak teringat ke laki, tak teringat ke siapa-siapa. Punya dahsyat ni. Yang kita fikirkan diri sendiri pada waktu tu. Tak terfikir dah bini, tak terfikir dah suami, tak terfikir dah anak-anak, tak terfikir dah kawan-kawan. Yang kita fikirkan diri kita, mana tempat kita, mana nak lagi, siapa nak selamatkan kita. Pada hari ni, ini peristiwa yang pasti berlaku, pasti terjadi. Kita akan berada di alam akhirat ni, kita akan berada di alam huru-hara kiamat ni. Kesusahan bahaya yang amat besar, yang amat berat di dalam padang mahsyar, ialah syafaat. Di antara pertolongan yang akan diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah mana? Meringankan azab. Meringankan azab. Ada orang mukmin yang diazab, tapi dengan mendapat syafaat diringankan hukumannya. Dengan dijalankan hisab pada sekalian manusia daripada amal dan pekerjaan yang dilakukan semasa hidup di dalam dunia. Maka inilah syafaat yang paling agung, yang paling besar, yang mula-mula didapati. Syafaatul uzma, maknanya syafaat yang pertama-tama yang akan diberi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sekalian umat manusia daripada kalangan umat Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam sehinggalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak tahulah berapa ramai rasul yang disebutkan dalam Quran, 25 orang rasul, masing-masing ada umatnya.
Jadi semua berhimpun, semua berkumpul di padang mahsyar dengan berbagai jenis kelakuan mengikut amalan sewaktu di dunia dulu. Jadi kucar kacir yang sangat-sangat hebat. Tak tahulah berapa ramai manusia. Di situ kita akan melihat satu pemandangan yang sangat menakutkan. Macam-macam kelakuan ada pada mahsyar itu. Tapi Nabi kita Muhammad SAW lah yang akan diizinkan oleh Allah memberikan syafaatnya, iaitu bermohon kepada Allah, meminta kepada Allah Ta'ala menjalankan hisab. Daripada duduk huru-hara di padang mahsyar, bukan bermaksud bangkit daripada kubur lepas tu terus ke padang mahsyar, hari itu juga dihisab amal ibadat kita, bukan. Duduk dulu di padang mahsyar tu tak tahu berapa puluh tahun dah telah. Padang mahsyar tu pula tak ada pokok-pokok, tak ada tempat duduk, tak ada makan, tak ada minum. Semua bertelanjang bogeh kat situ, tak ada pakaian. Tapi tak terfikir nak memandang aurat orang lain. Kalau kat dunia ni yang tersuruh pun kita nak tengok juga. Tapi di padang mahsyar tu besok tak terfikir, sebab terlalu gerun, terlalu takut sangat. Makna kalau Nabi kita Muhammad SAW tak memberikan syafaat yang pertama ni, saya tidak akan dijalankan hisab lagi, tak ditimbang amal, tak akan dikira amal. Duduklah di padang mahsyar tu tak tahu macam mana keadaan, kucar kacir. Sehingga ada orang yang mengeluh sebab di padang mahsyar tu sendiri azab dah. Di padang mahsyar tu tadi pun azab dah, susah dah, sukar dah, azab dah, seksa dah di padang mahsyar. Sehingga ada yang mengatakan ada yang mengatakan cepatlah ya Allah, cepatlah jalankan hisab. Kalau neraka pun tak apalah. Bayangkan, kalau masuk neraka pun tak apalah, sebab tak tahan dah nak duduk di padang mahsyar. Padahal neraka tu jauh lebih dahsyat lagi. Tapi nak ceritakan makna kucar kacir yang sangat dahsyat di padang mahsyar tu, baru duduk berkumpul dalam keadaan yang sangat-sangat menyiksakan. Dah ada maknanya manusia yang keluar daripada mulutnya, kalau neraka pun tak apalah, tak tahan dah di padang mahsyar. Cepatlah jalankan hisab, kalau neraka pun neraka dah. Padahal neraka jauh lebih azab lagi daripada padang mahsyar tu. Itu yang kita kata tadi, tak tergambar macam mana susah di padang mahsyar sampai keluar keluhan yang macam tu. Ini untuk orang-orang yang baliknya, kembalinya kepada Allah Ta'ala dalam keadaan maksiat, dalam keadaan tidak beramal soleh. Ada pun orang yang beramal soleh, Allah Ta'ala pelihara dia di padang mahsyar, Allah Ta'ala jaga dia, Allah Ta'ala himpunkan dia di tempat-tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia. Kemudian yang pertamanya kata musannif, syafa'ah atau faslul qada, setelah sekalian manusia menerima berbagai-bagai azab sengsara di padang mahsyar. Macam-macam azab. Ada manusia yang bertukar rupanya jadi binatang, jadi khinzir, jadi anjing, jadi monyet. Macam-macam keadaan. Ada yang tenggelam di dalam peluknya sendiri, macam-macam. Itu ikut amal kita masing-masing. Kalau amal kita baik, maka kebangkitan kita di padang mahsyar pun daripada kubur pun baiklah. Kalau amal kita jahat, maka kebangkitan kita pun jahatlah, kejilah. Jadi kita hidup kat dunia ni, inilah tempat nak menentukan siapa kita di padang mahsyar besok. Kalau baik kelakuan kita di sini, baiklah kelakuan kita di sana. Kalau jahat, buruk, maksiat kita di sini, buruklah kelakuan kita dibangkitkan besok di padang mahsyar. Ikut amal masing-masing. Jadi tak rugi kalau atas dunia ni
Kita berkorban hati, berkorban perasaan, berkorban harta, berkorban penat, berkorban macam-macam, berkorban nyawa, demi nak mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya tidak merugikan. Kerana apa? Kerana itu semua untuk kesenangan kita di hari kiamat besok. Jadi kita diuji macam-macam atas dunia. Nak kena korban harta, ada kalanya, ada kala nak kena korban nyawa, ada kala nak kena korban perasaan, macam-macam lah nak mentaati perintah Allah. Tapi semua tu tak sia-sia kalau kita ikhlas. Kerana demi kebaikan, demi keelokkan nasib kita nanti di padang mahsyar nanti. Jadi beruntunglah orang yang bersungguh-sungguh memperbaiki amal ibadahnya sewaktu atas dunia. Beruntunglah orang yang bersungguh-sungguh membersihkan hatinya daripada sebarang jenis penyakit hati. Dalam hatinya bersih, tidak ada sifat hasad, dengki, bersangka jahat, dendam, tak ada. Bersihkan hati, meredahkan diri, takwa, sabar, syukur, redha. Untunglah. Jadi setelah sekian lama manusia menerima berbagai-bagai azab sengsara di padang mahsyar yang tiada dapat ditanggung, tak tertanggung di tubuh badan kita, tak tertanggung di pemikiran kita, maka dengan taufik dan hidayah Tuhan, muwafaqatlah sekalian manusia mencari dan mendapatkan nabi-nabi bagaimana di bawah. Jadi setelah berhimpun tak tahu berpuluh tahun di padang mahsyar, bukan sehari, berpuluh tahun tuan-tuan. Anak tak mana, bini tak mana. Si masih duk risau, ucapkan si tak tahu nak buat apa, tak tahu nak pergi mana, tak tahu siapa nak tolong. Tapi dengan izinnya Allah, dengan kehendaknya Allah Ta'ala menggerakkan hati-hati manusia untuk pergi mendapatkan, untuk pergi mencari para nabi-nabi. Mudah-mudahan dengan harapan nabi-nabi ini dapat memberi pertolongan. Pandai pula cari nabi. Pandai pula cari nabi. Kalau kat dunia ni kita tak suka apa yang nabi bawa, betul? Pada kita apa yang nabi bawa di dunia ni menyusahkan kita, menyempitkan hidup kita, tak membebaskan kita. Apa yang nabi bawa? Agama lah. Nabi bawa atas dunia ni bawa agama. Ramai orang tak suka agama, ramai orang yang benci kepada agama, orang yang meremeh-temehkan agama. Agama ni syariat lah, hukum hakam Allah itulah agama. Seperti mana yang sebut dalam kitab Tauhid sana, agama itu apa? Undang-undang yang datang daripada Allah dan Rasul, itulah agama. Jadi ramai yang tak suka dengan agama. Orang membenci Rasul tu sebab Rasul membawa agama Islam. Kalau Rasul tu tidak membawa agama Islam, bahkan Rasul membawa pahaman yang mengajak manusia mencari kekayaan, kebebasan di atas dunia ni, nescaya ramai yang sayang, yang kasih, yang setuju, yang menyokong, yang mengikut, yang menolong Rasulullah SAW. Tapi oleh kerana Rasul ni membawa agama, kita dah maklum bila sebut agama ni, undang-undang yang datang daripada Allah. Nak makan ada batasan, nak pakai ada batasan, nak melihat ada batasan, nak kaya ada batasan, semua ada batasan. Nak berpakaian ada batasan. Ini yang membuatkan manusia tak suka, rasa terkongkong, rasa tak bebas. Tapi akhir ni besok di hari kiamat cari juga Nabi. Dekat dunia ni kita tak pedulikan agama.
rasa susah dengan agama, benci agama, tolak agama. Tapi akhir besok di hari kiamat cari juga Rasul yang membawa agama. Jadi setelah sekian manusia menerima berbagai azab sengsara pada mahsyar, jadi muafakat manusia pada waktu itu Allah Ta'ala memberi maknanya ilham di dalam hati-hati manusia supaya nak pergi cari Nabi. Mudah-mudahan kalau kita lah dekat dunia ni, kalau susah-susah kita terfikir nak cari orang kaya lah, mudah-mudahan dapat tolong kita. Tapi di hari kiamat besok, di padang mahsyar besok, tak terfikir ni kucak kaji kat padang mahsyar, dia rasa macam nak cari datuk tu lah. Tak ada. Rasa nak pergi cari datuk tu lah, rasa nak pergi cari sultan tu lah, rasa nak pergi cari orang kaya tu lah. Tak. Yang dipikirkan nak pergi cari Nabi. Sebab apa? Dia tahu orang yang paling hampir dengan Allah Ta'ala adalah para Nabi dan para Rasul. Tapi kat dunia tak terfikir macam tu lah. Kat dunia tak terfikir macam tu. Mendatangkan Nabi Allah Adam alaihissalam dengan tujuan memohon syafaat kepada Allah. Jadi manusia, ramai-ramai manusia tadi tu, seramai-ramai manusia itu tadi, semuanya pergi mencari, nak pergi bertemu dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Dah kita tahu, dah kita maklum Nabi Allah Adam ni lah permulaan kewujudan manusia. Bapa segala jasad Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi nak pergilah jumpa Nabi Allah Adam ni, harap-harap Nabi Allah Adam boleh minta pertolongan kepada Allah. Guna kabel. Nak guna kabel lah. Guna kabel. Nak guna kabel di padang mahsyar, nak guna kabel, nak jumpa Nabi Allah Adam. Mudah-mudahan Nabi Allah Adam boleh bermohon kepada Allah, menjalankan hisab, menyegerakan perhitungan, menyegerakan perbicaraan. Sebab tak tahan dah berpuluh-puluh tahun duduk di padang mahsyar, tak ada makan, tak ada minum, tak ada kedai kopi, tak ada kat padang mahsyar. Maka kata musannif, permohonan itu tiada hasil dengan mendapat jawapan nafsi. Jadi pendek ceritanya, bila dah bertemu dengan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, Nabi Allah Adam pun tak sanggup nak Nabi Allah Adam pun tak sanggup nak bermohon kepada Allah. Sebab Nabi Allah Adam tu merasakan dirinya ada membuat kesalahan dengan Allah. Nabi Allah Adam ada berasa macam ada merasakan, ada melakukan kesilapan, kesalahan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, malunya dengan Allah, takutnya dengan Allah, gerunnya dengan Allah. Sebab kemurkaan Allah Ta'ala pada hari kiamat tu maknanya kemurkaan yang sangat-sangat hebat. Tak pernah Allah Ta'ala murka seperti mana kemurkaan Allah nanti di hari kiamat tu. Jadi nafsi maknanya mudah kita katakan masing-masing lah. Maknanya masing-masing lah, pandai-pandai lah maksud. Nabi Allah Adam pun tak berani gerun dengan Allah. Kemudian yang keduanya mendapatkan Nabi Allah Nuh. Bila dah tak jumpa Nabi Allah Adam, pergi pula berderu-deru berbondong-bondong, pergi pula cari Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Dan perjalanannya bukan sehari dulu, makan tahun juga nak jumpa dengan Nabi Allah Nuh. Dengan tujuan bagaimana yang tersebut, makna dengan tujuan yang sama. Jumpa Nabi Allah Adam tadi nak minta syafaat, nak jumpa Nabi Allah Nuh pun nak minta syafaat juga. Dengan tujuan bagaimana yang tersebut, maka tiada hasil jua setelah menerima jawapan seperti itu. Sama juga nafsi masing-masinglah kawan-kawan pula. Yang ketiga mendapatkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Demikian juga tiada hasil seperti yang tersebut. Pergi jumpa Nabi Allah Ibrahim pun tak sanggup nak menolong, tak berani nak menolong, takut dengan Allah, gerun dengan Allah. Kemudian mendapatkan Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam, maka tidak juga hasil permohonannya. Kemudian mendapatkan Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam memohon syafaat, maka didapati tidak juga hasil.
pada akhirnya selepas daripada pergi berjumpa, mencari bertemu dengan beberapa orang Nabi dan Rasul, semuanya tak sanggup nak memberi syafaat, maka pada akhirnya mereka itu mendapatkan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah hasil syafaat daripadanya. Jadi di sini nak mengisyaratkan betapa besarnya pangkat, darjat, kemuliaan, keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW di sisi Allah Ta'ala. Sedangkan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang lain tak berani nak bermohon kepada Allah, nak memberi syafaat. Tetapi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ini nak membezakan, nak bagi tahu bahawa Nabi kita Muhammad SAW tak sama dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang lain, kemuliaannya, pangkatnya di sisi Allah. Nabi Allah Adam pun tak berani. Maka pada akhirnya mereka itu mendapatkan junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Barulah hasil syafaat daripadanya Nabi SAW memohon kepada Tuhan. Lalu Nabi kita Muhammad SAW bermohon kepada Tuhan supaya menyegerakan hisab, maknanya peperiksaan atas amalan dan pekerjaan sekalian manusia. Inilah yang dinamakan dengan faslul qada. Maknanya nak periksa lah, makna amalan masing-masing dah. Bukan bangkit daripada kubur terus diperiksa dah. Yang dalam kubur mungkar nakir tu tanya baru. Nak timbang nanti di padang nak timbang amal di padang mahsyar. Dalam kubur malaikat mungkar nakir tanya pasal iman, pasal Islam, pasal Allah, pasal Rasul, pasal sembahyang, pasal puasa dan macam-macam. Nanti di titian sirat ada lagi. Jadi banyak benda. Adalah tujuan didapatkan syafaat selepas manusia menerima azab sengsara ialah supaya betul terbit syafaat itu kepada manusia, dan tujuan dijumpakan daripada satu Nabi kepada satu Nabi. Akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga yang dapat menghasilkan syafaat itu ialah kerana nak menunjukkan kelebihan pangkat Nabi Muhammad SAW daripada Nabi-Nabi yang lain. Sekalipun Nabi-Nabi yang lain itu ada mempunyai syafaat, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul lain itu ada memiliki syafaat juga, tapi tak berani. Tak berani. Tapi Nabi kita Muhammad SAW. Jadi yang kemudian kata musannif, jenis syafaat adalah syafaat yang akan didapati daripada hari kiamat, sehingga tiada kesudahan itu terbahagi kepada 6 jenis syafaat. Yang pertama, syafaat pertolongan daripada Nabi atau Rasul menyegerakan hisab di padang mahsyar. Mana kalau pendek katanya, kalau Nabi kita Muhammad SAW tak bermohon, tak bermunajat kepada Allah, minta dijalankan hisab, maknanya duduklah lagi di padang mahsyar, tak tahu sampai bila. Tak tahu sampai puluh tahun, 100 tahun boleh jadi. Satu hari akhirat menyamai 1000 tahun dunia. 1000 tahun dunia namanya. Sehari kiamat menyamai 1000 tahun dunia. Ni kita dah berapa tahun? 2020. Baru 2 hari lebih sikit. Bandingkan dengan hari kiamat punya mat waktu, punya lamanya. Jadi menunggu tu azab, menunggu tu satu azab. Kalau duduk dalam aircon pun, duduk dekat pejabat pos, tunggu giliran, azab ni. Padahal boleh sambil minum, sambil makan ke, sambil ngonyek-ngonyek ke, duduk bawah aircon tunggu. Azab. Silap balik. Besok datang. Biar azab tu. Ini di padang mahsyar, bukan ada aircon dah. Panas matahari atas kepala. Tak ada makan, tak ada minum, tak ada baju. Macam mana?
Kemudian yang keduanya, syafaat menambah pangkat ahli-ahli di dalam syurga. Ada juga pertolongan daripada Rasul yang boleh menaikkan darjat mukmin di dalam syurga. Yang ketiganya, meringankan azab daripada orang yang mustahak diazab. Mana-mana orang yang berhak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya mendapat syafaat daripada Rasul dengan makna azabnya diringankan, hukumannya diringankan. Jagat dunia ni lah, daripada hukuman berat, bila pergi menghadap sultan ke contohnya, dapat pengampunan ke apa benda, dapat dikurangkan hukuman ni, habis kurang. Jadi meringankan azab daripada orang yang mustahak diazab. Tapi ingat, yang mendapat syafaat ni hanya orang mukmin. Yang mendapat syafaat ni orang mukmin, bukan orang munafikin, apatah lagi kafir. Maknanya yang mendapat syafaat ni mukmin. Apa mukmin? Orang yang hatinya yakin, percaya kepada Allah dan Rasul, yang menerima segala-gala perkara yang hukum hakam yang dibawa datang oleh Nabi SAW daripada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya yakin, hatinya terima, hatinya setuju dengan apa sahaja hukum hakam yang datang daripada Allah Ta'ala. Itu orang mukmin. Jadi jenis macam tu yang dapat syafaat ni, yang diringankan azab, yang diberatkan timbangan amalnya daripada ringan timbangan amal jadi berat. Orang mukmin. Ada pun orang kafir tak dapat. Orang kafir tak dapat. Orang munafik pun tak dapat. Apa itu munafik? Munafik tu orang yang zahirnya seperti orang Islam. Dia sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, korban, solat 5 waktu, solat berjamaah, tetapi hatinya tidak menerima Islam itu sepenuhnya. Hati itu tak percaya dengan Islam sepenuhnya. Hatinya meragui Islam, hatinya meragui Allah, hatinya meragui Quran. Walaupun ada hukum-hukum yang diterima, tapi dalam masa yang sama ada hukum-hukum daripada Allah yang dia tidak setuju. Na'udzubillah. Jadi Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui siapa munafik atas dunia. Kita tak tahu. Kita tengok dengan mata lendir kita, sembahyang, puasa, pakai macam orang Islam, cakap benda yang betul seperti mana yang Allah Rasul suruh, bersyahadah, maka wajiblah kita bersangka baik bahawasanya dia orang Islam. Ada pun makna kemunafikan di dalam hatinya tidak dapat disuruh daripada Allah tahu. Walaupun kita semayang, walaupun orang munafik tadi dia semayang 5 waktu, puasa, zakat, haji, umrah, pakaian dia Masya Allah, tapi hati dia ragu-ragu dengan Al-Quran, hatinya tak setuju, hatinya menolak, hatinya memperlekehkan, tetap diketahui oleh Allah, dan tetap Allah Ta'ala menghukumkan dia seperti orang kafir. Walaupun matinya, hari kematiannya dikebumikan sama seperti dikebumikan orang Islam yang lain, dimandikan, dikafankan, disolatkan, ditanam di tanah kuburan orang Islam sekalipun. Tapi hakikatnya dia di sisi Allah adalah orang kafir. Wal'iyadzubillah. Bukan maksud Islam ni beriman ni makna sembahyang puasa. Sembahyang puasa tutup aurat tu namanya Islam. Iman ni benda dalam hati. Lepas tu kita kena pastikan betul ke tidak hati kita dah terima ke belum Islam ni. Hati kita dah terima ke belum Islam tu? Maknanya dalam erti kata lain, hati kita dah terima ke belum, dah setuju ke belum segala hukum hakam undang-undang Allah Ta'ala. Sebelum kita mati baik kita tanya diri kita, setuju? Setuju. Hatinya setuju, hatinya menerima. Nafsu tak suka tu lain. Nafsu tak suka bukan makna tak beriman. Nafsu memang tak suka.
Nafsu memang tak suka. Contohnya hukum sembahyang 5 waktu. Nafsu memang tak suka. Adakah kafir? Tidak. Nafsu tak suka solat, nafsu tak suka mengaji, nafsu tak suka tutup aurat dengan sempurna. Bukan bermakna jadi kafir dah. Yang jadi kafir ni kalau hatinya menolak, hatinya pun tak terima, tak setuju hukum tu, baru jadi kafir. Tapi kalau nafsu tak suka, itu normal, itu dah memang biasa. Nafsu memang tak suka. Yang keempatnya, memasukkan suatu kaum ke syurga dengan tiada hisab. Ada pula yang diberi syafaat masuk dalam syurga tanpa hisab. Maka keempat-empat jenis syafaat yang di atas ini tertentu didapati daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi Nabi dah pesan dah, siapa yang paling banyak solawat, dialah yang paling utama mendapat syafaat. Siapa yang paling banyak selawat. Tapi jangan selawat tak semayang pula. Selawat 3,000, 300,000 kali sehari. Semayang langgar, tak boleh lah. Mana syariat kena teruskan. Semayang, tak semayang, puasa dah. Menutup aurat, cakap benar, jangan ada hasad dengki dan sebagainya. Kemudian dia banyak pula salawat. Ada orang hafal 25,000 kali salawat sehari, 20,000 kali sehari. Kita seminggu sekali pun selawat muju ada dalam semayang. Kalau tak semayang memanglah tak ada salawat kita. Muju ada salawat dalam semayang. Allahumma salli ala Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma salli ala. Muju. Kalau tak ada selawat dalam solat tu, jawabnya memang kita tak ada selawat lah. Cuba bandingkan dengan orang yang 10,000 sehari, 15,000 sehari selawat. Allah, dah mana duduk kita? Yang kita perasan baik, perasan kasihkan Nabi, perasan kasihkan Rasul, selawat pun kita malas. Allah, kita ni perasan je lebih lah. Perasan kasih Rasul tapi selawat tak ada. Ni dalam bab-bab macam tu kita kan memang kena tengok orang-orang macam tu, jadikan bandingan, tuan-tuan. Baru kita nampak mana diri kita. Bila kita nak jadi ahli salawat. Bukan syarat selawat panjang-panjang, asalkan selawat pendek pun tak apa. Tapi nak tiap-tiap hari selawat, pagi ada selawat, tengah hari ada selawat, petang ada selawat, malam ada selawat, sebelum tidur selawat. Hebatlah orang-orang rajin selawat, ahli selawat. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kepada kita, anak bini kita semua, sahabat andai kita jadi ahli selawat. Amin ya rabbil alamin. Mudah-mudahan kita nanti dipermudahkan oleh Allah mendapat syafaat Rasulullah SAW. Kita akan cari Rasul, kita tak akan cari dah orang lain di hari kiamat tu. Sebab orang lain belum tentu lagi boleh memberi syafaat. Tapi yang pasti Nabi kita Muhammad SAW. Maka keempat habis. Yang kelimanya syafaat kepada orang yang tertentu masuk neraka, maka tidak dimasukkan ke neraka. Ada orang yang nak dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam neraka, tetapi apabila mendapat syafaat tadi diselamatkan dia daripada neraka. Syafaat kepada ahli tauhid yang masuk neraka maka dikeluarkan. Ada pula orang yang dah duduk dalam neraka, diberi syafaat, dikeluarkan daripada neraka. Maka dua syafaat yang akhir di atas ini boleh didapati daripada anbiya, daripada nabi-nabi yang lain. Ada pun yang 4 tu khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Yang 4 yang terdahulu tadi, menyegerakan hisab di padang mahsyar, menambah pangkat di dalam syurga. Mohon naik pangkat dalam syurga besok. Contohnya pangkat kita rendah dalam syurga, boleh minta syafaat. Maknanya kalau dapat syafaat daripada Rasul, boleh naik darjatnya di dalam syurga. Yang ketiga tadi, meringankan azab. Contohnya seseorang tu diazab, tapi dengan mendapat syafaat diringankan azabnya, diringankan hukum. Yang keempat, memasukkan kaum ke syurga dengan tiada Nabi nak pilih. Sesiapa pun Nabi nak pilih, contohnya orang tu ahli neraka, Nabi nak tolong dia, nak masukkan ke syurga tanpa hisab. Masya Allah.
Macam seronok je dengar dah. Maka malaikat, siapa lagi yang boleh memberi syafaat? Yang dua tadi tu. Kepada orang tertentu masuk neraka, maka tidak dimasukkan kepada neraka. Kemudian ahli tauhid yang dimasukkan kepada neraka, maka dikeluarkan daripada neraka. Maka dua syafaat yang akhir ini boleh didapati daripada anbiya, nabi-nabi dan malaikat. Malaikat pun maknanya Allah Ta'ala akan membenarkan malaikat memberi syafaat. Dan orang-orang mukmin. Orang mukmin, orang mukmin, wali-waliullah, kekasih-kekasih Allah, alim ulama, orang soleh, orang solehah, semua tu ada. Maknanya ada orang-orang yang Allah Ta'ala beri kepada mereka peluang untuk menolong siapa-siapa yang dia kehendak. Sebab tu usaha. Maknanya sebab tu kita ni kena buat baik dengan orang-orang macam tu. Kena buat baik dengan alim ulama, kena buat baik dengan orang-orang soleh, khidmat dengan orang-orang soleh, khidmat dengan alim ulama. Mudah-mudahan besok dia pada mahsyar dia tak lupakan kita. Mudah-mudahan besok dia panggil kita. Takkan dia lupa pula dah. Kita kat dunia ni dulu kita banyak khidmat dengan dia, banyak tolong dengan dia, banyak mudahkan urusan dia. Dalam dakwah dia kita banyak tolong dia, banyak bantu dia. Takkan dia nak lupakan kita di padang mahsyar besok. Samalah cerita dia. Begitulah juga nanti ada orang-orang soleh yang boleh menyelamatkan adik-beradik dia. Anak-anak yang soleh, yang solehah boleh menyelamatkan ibu bapanya. Ibu bapa yang soleh, yang solehah, insya-Allah boleh menyelamatkan anak-anaknya. Isteri yang taat kepada suami, di antaranya isteri yang taat kepada suami nanti akan diberi peluang memberi syafaat kepada ibu bapanya. Sebab tu tak rugi kalau taat kepada suami. Dia boleh jadi memberi syafaat kepada ibu bapa dia besok. Wallahu a'lam. Adilah saya kat situ. Waktu cerita pasal syafaat. Jadi buat baik dengan orang-orang kita ahli maksiat, buat baik dengan orang-orang soleh. Kita ahli maksiat, jangan buat jahat, jangan buat maksiat, jangan melawan orang-orang soleh pula, jangan memusuhi orang-orang soleh pula. Jangan memperlekeh, mempersenda orang-orang soleh alim ulama pula. Takut besok kita tak ada peluang nak mendapat syafaat. Sebut dalam di sana dalam kitab Matlab Badrain tu awal tu dia kata jangan kita membenci orang budak-budak belajar agama. Jangan benci kepada pelajar-pelajar ilmu agama kerana benda tu menyakitkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu budak-budak belajar agama tu. Sebelum jadi ulama dia belajar agama dulu. Jadi jangan membenci, jangan memperlekehkan, jangan memperkotak-katikkan, jangan mempersenda-sendakan orang-orang yang belajar agama. Kerana apa? Menyakitkan hati Nabi SAW. Mereka mempelajari apa yang dibawa oleh Rasulullah. Dia nak mengambil, maknanya nak mengambil ilmu yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa yang diwariskan oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita benci orang-orang belajar agama ni, bererti kita benci mereka itu mengambil apa yang dibawa oleh Rasulullah. Hakikatnya kita membenci Rasulullah. Begitulah juga dengan para alim ulama. Kena jaga adab kita dengan alim ulama. Jangan memperlekeh orang akhir zaman ni. Dia dah tak kira dah tuan-tuan ni. Dia dah tak pak beza kan. Dia tak pak beza, dia pandang sama. Orang akhir zaman ni, orang jahil menghukum alim ulama. Akhir zaman orang jahil, orang tak belajar agama, menghukum, memperlekehkan, memfitnah alim ulama. Akhir zaman. Takut-takut nanti tak ada peluang mendapat syafaat. Sebab apa? Kita membuat perkara yang menyakitkan hati Nabi sallallahu alaihi
salah. Kita benci alim ulama sebab alim ulama ni cakap benar. Yang hak-hak, yang batil-batil, yang betul-betul, yang salah-salah, kita benci dia sebab tu. Sebab dia bawa agama. Takut, na'udzubillah. Jadi jaga adab kita, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Takut-takut nanti tak dapat syafaat. Wallahu a'lam. Satu lagi, katanya musannif, dan ada pun mudarat yang ditakut itu bahawasanya pertama-tamanya dosa itu keras hati. Ini cerita pasal taubat hari itu tak habis. Boleh lagi dah. Mentara masjid tanah belum ada gelas, boleh lah masjid. Kalau masjid tanah dah mula gelas ni, dah nak kena balik lah. Nasi lemak pun tak sempat nak makan. Sikitlah. Dan ada pun mudarat yang ditakut itu bahawasanya pertama-tamanya dosa itu keras hati. Ni pertama-tama benda yang merisaukan, membimbangkan orang yang nak beribadah kepada Allah Ta'ala, asbab daripada dosa dan maksiat yang kita tidak taubatkan. Pertama-tama sekali, perkara yang membimbangkan ialah keras hati. Tapi kita tak bimbang pun, kita tak ada bimbang pun, kita okey je. Kita tak bimbang, risau. Benda yang merisaukan ahli ibadat, benda yang merisaukan orang-orang yang nak beribadat kepada Allah Ta'ala, yang sampai maksud, orang yang beribadat kepada Allah, yang nak sampai kepada maksudnya, yakni mendapat redha Allah, diterima oleh Allah, dikasihi oleh Allah. Benda yang paling dirisau di antara benda paling ringan sekali ialah kerah hati. Dia risau. Kerah hati itu dirisaukan. Apa tandanya kerah hati ni? Contohnya, tidak mesra dalam hati kita terhadap nasihat-nasihat agama. Kita benci dengan nasihat agama, tak suka dinasihati, benci, menyampah, meluat, menyirap. Itu tanda keras tanda kerah hati. Rasa rimahnya bila dengar hukum hakam halal, haram, rimah je macam gitu. Itu tanda hati kita kerah hati. Sebab apa boleh jadi keras tadi? Sebabnya dosa-dosa yang kita dah kumpulkan tu tidak dibersihkan dengan taubat. Walaupun dosa kecil. Dosa kecil tapi kita buat hari-hari banyak, tambah. Kita tak cuci. Kita tak cuci dia dengan taubat, mana bertambah. Lama-lama menjadi asbab hati kita keras. Hati maknawi tu, hati rohani tu jadi keras. Lagi tanda-tanda kerah hati bila buat dosa tak rasa bersalah. Kita tahu benda tu haram, kita buat, kita tak ada rasa bersalah. Tak ada rasa bersalah, tak ada rasa langsung. Itu masalah hati, tanda-tanda hati kita keras. Nanti lama kelamaan tengok tu. Lama kelamaan nanti hati yang keras tadi, hati yang hitam, hati yang keras tadi, lama kelamaan dia akan jadi mati hati. Mati hati, yang tu peringkat bahaya. Mati hati itu peringkat bahaya. Dia dah tak takut kepada Allah dah. Nanti daripada situ dia akan boleh membuat benda-benda yang boleh merosakkan akidah. Dia tak kira dah sampai mati hati. Hati dah tak ada rasa apa dah. Dah tak ada rasa apa dah, hati dia tak ada rasa takut dah dengan Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Tapi asal dia kerah hati dulu. Jadi kerah hati ni kalau kita tak cepat-cepat atasi, lama kelamaan dia jadi mati hati. Sebab tu disuruh bertaubat tu. Disuruh bertaubat setiap hari, selalu bertaubat supaya hati kita tu kalau kotor bersih balik. Makna tak sempat nak keras hati tu. Dosa tu hinggap tapi cepat-cepat dicucikan dengan taubat. Dan akhirnya kami berlindung dengan nama Allah Ta'ala kelam dan celaka. Makna minta berlindung daripada Allah Ta'ala, minta berlindung dengan Allah daripada kelam, daripada kegelapan hati dan celaka.
Kerana kegelapan hati itu boleh membawa, boleh mengundang kecelakaan di hari kiamat. Dibenci oleh Allah. Walaupun solat tapi dibenci oleh Allah. Walaupun solat tapi dibenci oleh Allah. Walaupun puasa tapi dibenci oleh Allah. Walaupun berqiyamul lail, baca Quran tapi dibenci oleh Allah. Sebab dalam hati itu ada benda-benda yang sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dibenci oleh Allah. Kita kuat semayang tapi kita kuat juga berdengki. Contoh, kita kuat semayang tapi kuat juga berdengki. Tak boleh tengok orang lain dapat nikmat. Susah hati kita, sakit hati kita. Walaupun kita kuat solat, Allah benci kita. Kita kuat berqiyamul lail, kuat mengaji, kuat mengajar, tapi dalam hati kita suka, kuat juga bersangka-sangka jahat dengan orang lain. Allah benci kepada kita. Walaupun pada zahirnya orang tu di kaki surau, kaki masjid. Sebab tu kita nak kena faham selok-belok ibadat tu. Selok-belok ibadat tu kita nak kena betul-betul faham. Maka takut olehmu, jadi mengundang kecelakaan di hari kiamat besok. Diazab oleh Allah, dalam kubur diazab oleh Allah, atas dunia lagi dah dibenci oleh Allah, dah dilaknat oleh Allah, dan na'udzubillah. Maka takut olehmu dan bahawa engkau lupa akan pekerjaan iblis dan Bal'am ibnu Ba'ura. Adalah ia mula-mula pekerjaannya dosa dan akhirnya kufur. Bal'am bin Ba'ura mula-mula dia jatuh pada dosa, tapi bila dia tak nak kembali kepada Allah Ta'ala, akhir-akhirnya menjadikan dia kufur dengan Allah Ta'ala. Dia memang tujuan, maknanya orang panggil target nafsu, target syaitan iblis ni, target dia memang nak mengkafirkan kita anak Adam. Memang tu dia punya tujuan dia, maksud dia. Dia bukan sekadar mengajak kita buat maksiat, tapi tujuan maksud dia tu nak mengkafirkan kita. Sebab tu dia takkan puas hati kalau sekadar seorang tu minum arak, berzina, dedah aurat. Dia tak puas hati lagi sebab belum sampai maksud dia. Maksud dia nak mengkafirkan. Supaya apa? Bila orang tu jatuh kepada perkara yang mengkafirkan, maka wajiblah neraka bagi diri seseorang. Kan Allah Ta'ala dah jamin, Allah Ta'ala akan mengampunkan segala jenis dosa besar kecuali mensyirikkan Allah. Makna siapa-siapa yang syirik kepada Allah ni, ikut hukumnya, janji Allah, wajib masuk neraka. Wajib masuk neraka. Siapa-siapa yang syirik kepada Allah, wajib masuk neraka, walaupun dia bertaubat kepada Allah. Taubat tu taubat lah, tapi tetap maknanya. Sebab tu kalau setakat berzina, minum arak, bunuh orang, kalau taubat maknanya Allah Ta'ala terima. Tapi kalau mensyirikkan Allah, wajib neraka. Wajib neraka. Tapi wajib kembali kepada Islam balik. Sebab apa tu? Di antara Allah Ta'ala, apa hikmahnya Allah Ta'ala memberikan amaran yang keras macam tu, supaya orang tak samakan dosa syirik ni macam dosa minum arak. Supaya orang tak samakan dosa syirik ni macam berzina. Kalau tak lagi seronok orang syirik. Nampak tak? Padahal berat juga tu, minum arak, berzina, bunuh berat, tapi tapi kalau sama tahapnya, makna mensyirikkan Allah ni sama dengan minum arak, seronoklah orang jadi syirik. Seronoklah orang murtad, pagi kan murtad, petang kan masuk Islam balik, malam kan murtad balik, besok murtad. Supaya takut, supaya kita gerut, jangan sesekali mensyirikkan Allah. Amaran keras daripada Allah. Allah janji Allah ampunkan segala dosa besar yang lain kecuali faham nanti kecuali syirik, menyengutukan Allah, murtad. Sebab tu bila dosa tadi tu daripada keras hati, daripada hitam hati jadi keras hati, dan lama-kelamaan bila tak taubat, tambah lagi dosa, tambah lagi maksiat, tambah, dia akan jadi mati hati. Bila mati hati, dia akan terdedah kepada perkara-perkara yang boleh mensyirikkan Allah. Dia dah takut dah. Tu target dia.
Sebab tu kan iblis tu, syaitan tu, bukankah dia bersifat dengki? Apa dengki dia? Dengki dia kepada anak Adam. Dia dengki anak-anak Adam ni yang mukmin ni dijanjikan syurga oleh Allah. Jadi dia nak biar sama-sama tak masuk syurga. Biar sama-sama tak masuk syurga. Sebab tu orang dengki dia macam tu, biar sama-sama tak dapat nikmat tu. Kau tak dapat, aku pun tak dapat. Itu sifat orang dengki, biar sama-sama tak dapat. Dia kata baru puas hati. Kalau kau dapat, aku tak dapat, oh tak boleh. Alang-alang tu biar dua-dua tak dapat. Itu sifat orang dengki. Jadi biar sama-sama tak dapat syurga. Jadi dia akan hasut manusia ni buat dosa, akhirnya akan menarik kepada kufur. Bila jatuh kepada syirik, tepuk tangan dah dia. Sampai maksud dah. Sampai maksud dah, mana orang ni wajib masuk neraka. Wajib masuk neraka dah. Dan akhirnya kufur, maka binasalah keduanya serta orang yang binasa selama-lamanya. Maka lazim olehmu, lazim olehmu, pastikan, mestikan, wajibkan olehmu wahai hamba-hamba Allah yang nak kembali kepada Allah, lazimkan olehmu dikasihi, yakni mudah-mudahan dikasihi oleh Allah Ta'ala akan kamu dengan jaga, dengan kesedaran, dengan penjagaan dan bersungguh-sungguh, yakni bersungguh-sungguh kepada taubat. Mudah-mudahan bahawa engkau tinggalkan urat mudarat ini daripada hatimu. Mudah-mudahan kau dapat cabutkan benda yang kotor daripada hatimu, daripada dosa-dosa tadi, dan engkau lepaskan batang lehermu daripada dosa ini. Dan jangan kamu sentosakan daripada keras hati. Maknanya jangan kau berasa sentosa, jangan kau berasa senang hati. Kalau ada sifat keras hati, jangan kau berasa senang hati. Jangan kau berasa tak kisah. Itu pesan yang musannif. Jangan kita berasa sentosa, jangan berasa selamat, jangan berasa aman. Kalau hati kita keras, jangan berasa aman. Bahkan kena risau, kena bimbang. Lebih daripada bimbang tak ada duit lagi. Lebih daripada bimbang tak ada duit lagi. Risau, hati keras. Yang disuruh lah ni kita baca je, kita pun tak ada macam tu. Baca je. Tapi itulah yang disuruh, yang dipesan oleh alim ulama. Kalau nak selamat balik akhirat, macam itulah sepatutnya ada dalam diri kita. Maknanya jangan merasa sentosa dengan dosa. Walau dosa kecil sekalipun. Dosa kecil memang dosa kecil, tetapi boleh bertukar hukumnya menjadi dosa besar apabila kita memperlekeh-lekehkan dosa kecil. Jadi barang siapa yang memperlekeh-lekehkan dosa kecil, maka jatuhlah hukumnya dosa besar. Dia kata, alah ni semua dosa kecil je, tak apa. Haram maknanya dosa besar, cakap macam tu. Dia kata, alah ni semua dosa-dosa kecil je, tak apa. Ini dosa-dosa kecil je, benda-benda macam ni dosa kecil. Bukan berzina pun, bukan minum arak pun. Ni semua dosa-dosa kecil. Makna dia memperendah-rendahkan, memperlekeh-lekeh dosa kecil. Maka hukum buat macam tu, hukum cakap macam tu, dosa besar. Dan jangan kamu sentosakan daripada keras hati, dan tilik olehmu akan kelakuanmu. Katanya musannif, tiliklah kelakuan kita sendiri. Tengoklah diri kita, carilah kesalahan kita sendiri, kesalahan yang bangsa zahir dan yang bangsa batin. Carilah kelakuan mata kita apa salah. Kita kena jujurlah dengan diri kita sendiri. Kena jujur dengan diri kita sendiri. Mata kita apa salah, apa yang dosa mata kita buat. Ada tak tengok benda haram? Telinga kita ada tak tadah dengar benda haram, umpatan ke, tadah telinga nak cari aib orang ke, tadah telinga mendengar ilmu yang sesat lagi menyesatkan ke. Lidah kita ada tak mengumpat orang, mencela orang, memaki orang, mendoakan yang tak baik pada orang. Tangan kita ada tak menyentuh benda-benda haram? Kemaluan kita ada tak disalahgunakan? Perut kita ada tak diisi dengan benda haram? Kaki kita ada tak dilangkahkan ke tempat yang haram?
pakaian yang kita pakai kena ke tidak dengan syariat. Maknanya kita kena semak diri kita sendiri, anak isteri kita. Lebih-lebih lagi kita orang lelaki-lelaki yang bergelar suami, yang bergelar bapa. Makna lagi besarlah tanggungjawab nak kena pastikan diri kita, isteri dan anak-anak kita. Kemudian hati pula, kena tilik kelakuan hati kita. Tak ada tak dalam hati kita ni penyakit hasad, dengki, ujub, takabur, bersangka-sangka jahat, ada tak? Itu yang dimaksudkan oleh musannif tadi. Makna tilik olehmu akan kelakuanmu. Tengoklah kelakuan kita zahir dan batin betul ke tidak dengan syariat. Kalau betul, kalau menempati syariat, betul lah. Kalau kelakuan kita yang zahir dan yang batin ataupun yang batin tadi menyalahi syariat, maka salah lah. Tu je. Kita tak boleh nak kata kita tak boleh nak kata kalau benda tu menyalahi syariat tapi benda tu baik. Dah, bila melanggar syariat dia tetap tidak baik, tetap tak baik, tetap benda jahat. Tak kira siapa-siapa pun kita. Kemudian katanya musannif, saya telah berkata setengah daripada orang yang salihin bahawasanya hitam hati itu daripada dosa. Jadi hati itu jadi hitam sebab dosa-dosa yang kita buat. Dan alamat yakni petanda kelam hati itu. Tanda-tanda hati kita dah kelam, tanda-tanda hati kita dah gelap, mana? Tiada dapat daripada dosa itu terkejut. Maknanya hati tak berasa bersalah bila berbuat dosa. Makna kita lah tu. Bila buat dosa kita tak ada rasa terkejut, tak ada rasa bersalah lah, mudah faham. Tu tanda hati dah kelam dah. Hati dah kelam dah tu. Jadi kita tilik, ada tak kita macam tu? Kita macam tu dah. Makna kalau contoh bila semayang sampai waktu kita tak semayang ataupun leka-leka sampai habis semayang, tinggal semayang ni dosa besar, tak semayang ni dosa besar. Ada tak kita rasa bersalah? Ada tak kita berasa resah, gelisah, rasa takut, rasa bimbang? Makna kalau biarkan kalau benda tu berlaku saja-saja je, tu tanda-tanda hati kita kelam. Silap-silap mati hati dah, na'udzubillah. Kalau dah dosa besar pun tak berasa dah, dosa kecil lagi lah. Kalau dah dosa besar pun tak berasa dah, apatah lagi dosa kecil. Tak semayang pun berasa tak ada apa, relax, tak ada rasa berdosa, tak ada rasa bersalah. Alhamdulillah, makan senang, hidup mewah, rasa bahagia je. Padahal kita dah membuat jenayah yang besar di sisi Allah. Tak ada rasa takut langsung. Isteri kita keluar rumah, dedah aurat kita tak berasa bersalah langsung, tak ada rasa takut langsung. Tu tanda-tanda. Padahal tu dosa yang nak kita kena tanggung tu. Isteri kita bergaul bebas dengan lelaki-lelaki. Tak ada rasa cemburu dalam hati kita terhadap isteri kita bila dia keluar rumah. Tu tanda-tanda masalah hati kita. Kalau suami tu alamat suami dayus, na'udzubillah. Mana-mana suami yang tak ada rasa cemburu terhadap isterinya, apabila isterinya keluar daripada rumah, dia tak kisah, dia tak risau, dia tak bimbang tentang pergaulan, tentang pakaian isteri je, itulah tanda-tanda suami dayus. Suami dayus ni haram masuk syurga, baru pun tak dapat. Jangan kata masuk, baru pun diharamkan. Na'udzubillah. Sebab tu kita kena tegas, kena tegur, kena cakap. Bila kita tegur, kita ingatkan, kita marahkan, maknanya lepas dah tanggungjawab kita mengingatkan. Kalau dia buat juga di belakang kita, tu dosa dia dengan Allah. Tu dosa dia dengan Allah. Jangan dia buat macam tu sebab kita tak ingatkan, kita tak nasihat. Tu kita jadi suami dayus. Ini tandanya. Sikit lagi. Maknanya tak terkejut kalau isteri kita, contoh anak-anak kita buat dosa, kita tak ada rasa bersalah pun. Kita tak ada rasa dosa pun. Diri kita sendiri buat dosa pun tak ada rasa terkejut pun. Yakni tiada terkejut hatinya tak kala jatuh kepada dosa tu. Bila buat dosa tak ada rasa terkejut pun. Dan tiada bagi taat itu terasa manisnya. Maknanya kalau buat ibadat pun tak rasa seronok. Tak ada kita, tak ada rasa buat dosa pun tak ada rasa bersalah, buat ibadat pun kita tak berasa seronok.
dan tiada bagi pengajaran itu masuk pada hati dia. Nasihat-nasihat agama tak masuk dalam hati, melantun balik. Tu yang tak nak dengar, melantun balik. Tak nak dengar orang nasihat ni, janganlah bagi nasihat. Tak suka. Tak suka orang nasihat-nasihat kita. Dan jangan kamu hinakan mana tadi. Jadi pengajaran itu tak masuk pada hati. Sebab ilmu tu nur, cahaya, dia tak masuk dalam hati yang kelam. Bila hati kita gelap-gelap, cahaya ilmu tu tak masuk ke hati. Dan jangan kamu hinakan daripada dosa suatu, maka sangka akan dirimu orang taubat, dan engkau itu mengekali atas dosa. Mudahnya jangan kau perasan yang kau tu ahli taubat, walhal hari-hari kita duk menunggang dosa tu. Jangan duk perasan ahli taubat dah, aku dah taubat dah, aku banyak taubat dah, aku ahli taubat. Jangan perasan, sebab tu ujub dah pula namanya. Dah nak macam mana? Kena sentiasa berasa, kena sentiasa merendahkan diri, kena sentiasa merendahkan diri, berasa berdosa, walau taubat bermakna masih lagi aku ni buat dosa, dah taubat pun masih ulang-ulang dosa, walaupun hakikat dia tak buat macam tu, tapi hati dia tu begitu. Cukuplah, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu atam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW, dengan limpah rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua, anak isteri kita, mak bapak kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita, jiran tetangga kita yang muslim, yang tak muslim, mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik oleh Allah, dibimbing ke jalan yang lurus, diberi kesabaran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala redha pada kita dunia dan akhirat. Direzekikan kepada kita anak-anak yang soleh, yang solehah, dijadikan kita suami yang soleh, kalau isteri jadi isteri yang solehah, ibu yang mithali, sahabat-sahabat yang baik yang mengajak kepada kebaikan. Mudah-mudahan diluaskan rezeki yang halal serta berkah, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita semua. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa rabbana 'allimna alladhi yanfa'una wa manfa'ati ahlana wa qurrati lana fi dinina ma'al wa sallallahu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum.